Definisi Deepavali. Perayaan Deepavali menandakan kemenangan oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan. Secara simboliknya ditujukan dalam erti cahaya yang menerangi kegelapan. Perkataan Tamil iaitu Deepavali merupakan kombinasi dua perkataan iaitu Deepa membawa maksud cahaya atau lampu, manakala Vali bermaksud arah atau jalan. Hari Deepavali bermula dengan menyapu minyak bijan di atas kepala dan badan untuk menyejukkan badan. Diikuti upacara sembahyang bersama-sama ahli keluarga di rumah dan mendapat restu daripada ibu bapa dan orang tua sebelum ke kuil. Semua orang akan memakai pakaian baru, berkongsi manisan yang disediakan khas untuk Deepavali serta berkunjung ke rumah sanak saudara dan rakan-rakan. Pada waktu malam, barisan lampu dinyalakan dan percikan bunga api serta mercun memeriahkan lagi suasana sambutan hari Deepavali. Dan pula saya akan mengambil 3 yang terkenal dari kaum Hindu. Yang pertama ialah muruku. Muruku merupakan makanan ringan yang sangat digemari oleh ramai orang. Selain nama muruku, ia turut dikenali sebagai nama cakli atau cakri. Bahan utama untuk menghasilkan kuih ini adalah urat dal, tepung kacang tosai dan tepung beras. Muruku biasanya terbentuk bulatan atau berbentuk halus. Dia dibuat menggunakan acuan khas dengan menepung tepung yang telah diuli atau cara pengutaran. Yang kedua, tosai. Tosai ada juga yang mengelakkan dosa, tosai, dosai, dos, dosa, tosai atau cakuli. Berbagai pilihan tosai yang boleh dicuba seperti tosai telur, tosai cili, tosai bawang, tosai rawa, tosai ghee dan sebagainya. Ia sering menjadi hidangan sarapan dan juga makanan malam dan ianya kaya dengan sumber karbohidrat dan juga protein. Tosai biasanya dimakan bersama sambal kelapa, kari kambing atau juga kari ayam. Yang ketiga adalah putu mayam. Putu mayam antara makanan tradisional India yang mendapat sambutan dari semua bangsa, tidak mengikir kaum atau umur. Kuih ini dibuat daripada tepung beras atau tepung bersama atau air dan santan. Untuk menghasilkan putu mayam, ia akan dibentuk menjadi dough terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam acuan yang ditekan bagi menghasilkan bentuk seperti mie halus. Putu mayam dimakan bersama kelapa parut, gula perang, gula Melaka dan juga gula pasir. Hidangan ini biasanya dijual di kaki-kaki lima sebagai makanan jalanan dan juga boleh didapati di pasar-pasar malam tempatan. Sesuai dijadikan sarapan pagi dan juga minum petang. Di Malaysia, Hari Deepavali disambut pada bulan ke-7 kalender Suria Hindu dan dijadikan cuti umum persekutuan di seluruh Malaysia. Kerana terdapat 1.5 juta penganut Hindu yang kebanyakannya berasal dari India Selatan. Selain itu, malam sebelum Hari Deepavali merupakan hari memperingati datuk, nenek dan moyang yang telah meninggal dunia. Jadi, mereka melakukan upacara sembahyang kecil di rumah di kalangan keluarga terdekat. Oleh itu, pada pagi Deepavali, penganut Hindu akan mandi dengan menyapu minyak bijan di atas kepala dan badan untuk menyejukkan badan dan juga sebagai lambang penyucian badan dan semangat. Selepas sahaja selesai sesi penyucian yang melambangkan permulaan yang baru, penghanut Hindu akan sembahyang bersama keluarga di rumah serta mendapatkan restu ibu bapa dan orang tua sebelum memakai pakaian baru dan juga mereka mengunjungi kelilingi kuil. Kemudian, barulah mereka mula mengunjungi rumah sanak saudara dan rakan-rakan. Rumah terbuka juga akan diadakan untuk rakyat jelata. Manakala rakyat Hindu mempunyai satu kolam, iaitu kolam asalnya dibuat daripada tepung beras yang tidak diwarnakan sebagai makanan untuk semut dan serangga lain kerana agama Hindu lebih percaya bahawa Tuhan atau Atman wujud di dalam setiap ciptaan Tuhan di dunia ini. Maka
Aspek mendalam rakyat Hindu ialah kolam. Jadi, kolam merupakan cara termudah untuk memberi sedekah ataupun dilihat sebagai cara berkongsi sumber alam dengan benda hidup baru yang lain. Manakala pada hiasan pintu penganut Hindu mempunyai satu hiasan kolam, iaitu hiasan bungaan halus yang dihiaskan di atas tanah yang biasanya dibuat daripada bijiran yang mempunyai pelbagai warna, dan ia juga akan diletakkan di hiasan kolam. Hiasan kolam atau juga dikenali sebagai rangoli ini bukan sekadar sahaja hiasan tetapi memiliki maksud, iaitu maksud sosial, kerohanian dan juga simbolik padanya. Selain itu, ia juga merupakan lambang penyembahan Dewa Laksmi, Dewi Kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam yang berada di pintu masuk rumah mereka. Akhir sekali, menghias ataupun melakar kolam merupakan cara bagi wanita Tamil untuk berdoa pada Lasmi, Dewi Kekayaan, kecantikan dan tuah merupakan upacara keagamaan bagi penganut Hindu. Cerita berkaitan Deepavali. Orang Hindu memperingati beberapa peristiwa sejarah penting yang berkaitan dengan Deepavali sejak kira-kira 2 juta tahun yang dahulu. Antaranya, kembalinya Maharaja Rama ke Ayodhya. Peristiwa ini berlaku semasa Treta Yuga, kira-kira 2 juta tahun dahulu, di mana Deepavali meraihkan kembalinya Maharaja Rama pemerintah di negeri Ayodhya bersama ratunya Maharani Sita dan adindanya yang menjadi ketua medan tempur iaitu Laksamana ke Ayodhya setelah 14 tahun hidup dalam buangan. Disusuli satu perang hebat yang menyaksikan Maharaja Rama membunuh Raja Raksasa Ravana. Adalah dipercayai bahawa rakyat Ayodhya menyala pelita sepanjang jalan untuk menerangi laluan mereka dalam kegelapan. Oleh sebab Maharaja Rama bergerak dari India Selatan yakni Sri Lanka ke kerajaannya yang disebut sehari lebih awal di India Selatan. Di India Utara, perayaan ini disambut pada hari terakhir kalender Vikram. Hari berikutnya menandakan Tahun Baru India Utara yang bergelar Arnakut. Kepentingan Deepavali. Perkataan Sanskrit Deepavali bermaksud satu pameran pelita-pelita yang menandakan kemenangan cahaya ke atas kegelapan. Oleh sebab pengetahuan bahasa Sanskrit bosor, nama perayaan ini sering diubah menjadi Diwali, terutamanya di India Utara. Beberapa komuniti niaga India Utara memulakan tahun kewangan pada hari Deepavali. Maka buku akaun baru akan dibuka pada hari ini. Deepavali juga datang setahun sekali dan ia membawa kebahagiaan kerana disambut bersama keluarga. Jika ada ahli keluarga yang bertengkar atau tidak berkomunikasi, maka Deepavali dapat menyatukan orang Hindu semula. Pada pagi perayaan hari Deepavali, seluruh ahli keluarga akan bangun lebih awal pada sekitar pukul 3 pagi. Penganut agama Hindu akan memasang lampu atau pelita sekitar kawasan rumah. Seluruh keluarga juga akan mandi dan membersihkan diri sebelum bersalaman dan memohon maaf dengan kedua ibu bapa dan juga ahli keluarga yang lain. Selain itu, upacara mandi minyak bijan turut dilakukan pada awal pagi sebelum matahari terbit. Penganut Hindu menjalankan upacara mandi minyak bijan bertujuan untuk menyucikan badan dan semangat. Ia adalah tanda simbolik sebagai penyucian diri. Minyak bijan ini akan disapukan ke atas kepala setiap ahli keluarga oleh mereka. Kebaikan mandi minyak bijan bagaikan mandi di sungai Ganges yang suci, bertujuan membersihkan diri daripada segala kejahatan dan segala sifat dengki. Selepas mandi, dimestikan memakai pakaian dan perhiasan serba baru pada pagi Deepavali.
bertujuan untuk menghilangkan segala sifat buruk dan kejahatan dalam diri seseorang.